Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. Saya Adam dari ID Studio ataupun lebih dikenali sebagai Bro Adam. Sempena minggu episod ke-1000 anime One Piece pada minggu inilah. Hari ini saya akan jawablah beberapa soalan sempena episod ke-1000 anime One Piece. Tanpa buang masa, jom kita teruskan dengan soalan-soalan itu. Alright, soalan dia adalah kenapa One Piece itu istimewa. So, One Piece ini macam mana saya nak cakap, dia memang istimewa kepada saya lah. Dan saya rasa fan One Piece yang dah lama ikut One Piece pun dia rasa benda ni special lah untuk dia. One Piece ni dia special. Dia punya storyline memang lain. Dia punya emosi, dia punya fight battle, semua dekat dalam satu cerita ni. Dia, korang bayangkan, dia ada everything. Dia ada emosi, dia ada moral value, dia ada semua lah. So, pada saya One Piece ni memang istimewa lah untuk saya. Kepada siapa-siapa yang dia dah follow ID Studio ataupun kenal saya rasa dia tahulah yang saya ni layan One Piece daripada umur saya 6 tahun. So, korang bayangkan lah daripada kecil, daripada TK sampai umur besar macam ni, layan One Piece. Impak dia tu, ladies and gentlemen, impact dia tu kepada hidup saya memang satu impact yang agak besar lah untuk diri saya. One Piece ni sendiri banyak mengajar saya, serius. Tak kisahlah korang layan both manga dengan anime ke, tengok anime saja ke, asalkan you guys tahu pasal One Piece, minat One Piece. Because bila korang start tengok One Piece je, korang tak boleh tinggalkan benda ni. Like seriously, korang akan rasa macam nak tahu. Sebab itulah benda ni special. Oda sendiri, dia memang legend lah dia. Sebab itulah One Piece ni istimewa kepada saya dan semua fan-fan One Piece. Dan interesting soalan dia. Alright, so momen apa yang buatkan saya jadi One Piece? So, jujur saya cakap, episod pertama dia special lah, episod pertama tu. Sebab dia tak pernah lagi dalam anime lain korang tengok cerita tiba-tiba main karakter keluar daripada barrel, daripada kotak. Dia macam wow, interesting benda tu. Lepas tu bila dah masuk episod kedua, episod ketiga, memang korang boleh tengok dia punya hype dia semakin ada. Dan ya, pada saya itulah momen yang buatkan saya jatuh cinta dengan One Piece lah. Exactly, momen yang betul-betul buatkan saya rasa macam ini adalah anime favourite saya adalah bila diorang sampai di Along Park. Walk to Along Park dengan Overtaken punya lagu. Tak, itulah saya rasa yang saya ni memang minat anime ni. Dan terbukti sampai sekarang saya memang lekat dengan anime ni. This is my favourite anime of all time. Karakter favourite okay. Saya pernah cerita benda ni dulu dekat ID Studio yang lama, iaitu time saya buat Q&A, tapi tak apalah. So, karakter favourite okay. Jujur saya cakap, waktu awal-awal, waktu saya budak-budak dulu, saya minat Zoro tau. Like, sampai sekarang saya minat Zoro. Karakter pertama yang betul-betul saya suka kat dalam One Piece ni bukan Luffy tau, Zoro. Sebenarnya, yes, Zoro sebenarnya. So, lama juga tau saya minat Zoro, lama. Sampailah Sabaudi Arc. Kita diperkenalkan dengan The Worst Generation. Time tu belum Worst Generation lagi, time tu Supernovas. Dan kita kenal lah dengan Kid, Hawkins, dan ada tu karakter yang memang betul-betul saya minat lah, Torofagalo. Yes, Torofagalo. Sampai sekarang Torofagalo adalah my favourite character lah dalam dunia One Piece. And second adalah Roronoa Zoro lah. Saya rasa ramai tanya kan, mana Yamato? Kata bro suka Yamato. Kata bro Adam kan asyik kata Yamato for Nakama. Alright, so ini yang korang kena faham kan. Yamato saya suka Yamato. Karakter dia memang satu karakter yang memang betul-betul ada development buat masa ni lah. Kita dapat tengok dia memang kuat. Dia adalah antara calon yang sesuai masuk Mugiwara no Ichimi. Dan jujur saya cakap, dia merupakan karakter perempuan favourite saya lah dalam One Piece, mengalahkan bawah Hancock, Nami semua. Dan itulah dia. Orang asyik tanya, kata suka Yamato, tapi kenapa bukan Yamato dekat number 1 semua? Salah dekat situ. So itulah dia karakter favourite saya, iaitu Law. Kalau perempuan adalah Yamato. Jujur cakap, tak pernah. Memang daripada saya umur 6 tahun sampai sekarang, saya tak pernah rasa bosan lah dengan One Piece. Jalan cerita dia memang tip-top. Dia punya character development memang tip-top. Semua yang Oda bagi dekat saya, dekat kita semua, memang one of the best storyline lah. Sampai ke sekarang kat Wano pun chapter 1032 tak pernah lah membosankan saya. Dan saya punya family pun memang minat One Piece daripada dulu. Saya punya pakcik tak adalah membosankan. Dan kalau korang tanya saya pasal bosan ni, dia
Dia tak bosan sebenarnya, tapi bila kau bagi flashback banyak sangat dekat anime tu, itu saya bengang lah. Itu saya akan jadi bosan lah dan tambah benda-benda mengarut. Dia kalau dia baca manga, dia tengok anime, dia akan faham lah apa yang saya cakap tu. Tapi pada saya, tak ada bosan, memang tip top lah storyline dia. And tak pernah bosan. Soalan. Satu perkataan untuk menggambarkan One Piece. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Serius. Saya tak tahu saya nak cakap apa. Tapi tak boleh lah. One Piece ni nak digambarkan dengan satu perkataan. Okey lah. Saya rasa boleh. Beautiful. Cantik. Kenapa saya cakap macam tu? Because One Piece ni, korang cakap je lah apa. Semua dia. Buat masa ni, hampir semualah. Kalau plot-plot semua tu, korang cakap lah, nak benda ni macam ni. Cuba try tengok. Ada. Serius. Ada. So, pada saya dia memang beautiful lah One Piece ni. Dia punya cerita, dia punya flow, dia punya story, dia punya character development, semua lah memang beautiful lah. Oda dia memang pandai dia. Saya pun tak tahu macam mana Oda boleh plan benda ni semua. So, dia memang genius lah. Oda ni dia lain lah. So, pada saya apa yang saya boleh gambarkan adalah One Piece ni beautiful lah. So, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada, of course, the man himself, Ichiro Oda, Mr. Ichiro Oda sendiri. Mr. Ichiro Oda, kalau awak tengok benda ni, apa yang saya boleh cakap adalah saya memang betul-betul kena mengucapkan terima kasih dekat awak. You give me one of the best storyline. Story yang kalau pada saya is perfect lah. Pada saya. Ichiro Oda sir, you are one of the best story maker boleh cakap macam tu kan? Writer, semualah. You, lukisan awak semua memang, saya memang suka lah. So Mr. Ichiro Oda, thank you so much. And of course, staff Ichiro Oda sendiri yang dah banyak tolong Oda buat manga semua, memang you guys memang superb. Saya pun sayangkan korang. Dan of course tak dilupakan juga pihak Toei Animation. Yes, pihak Toei Animation adalah studio yang bertanggungjawab yang buat anime One Piece daripada dulu lagi sampai ke sekarang. Dan benda ni lah yang ramai orang confuse. Orang cakap Oda buat anime, kalau anime cuti je, apa Oda cuti? Tak. Itu benda yang orang Malaysia selalu salah. Ni saya tengok kebanyakan yang berlaku kat orang Malaysia ya. Diorang cakap Oda buat anime. Salah. Yang buat anime adalah Toei Animation. Oda dia buat manga. Oda dia ada kaitan dengan animation, tapi sikit saja penglibatan dia. Tapi dia ada jugalah terlibat, tapi tak banyak. Yang kebanyakan dia 80% anime tu adalah Toei Animation sendiri. So saya harap lepas ni dah tak ada dah lah confuse tentang terms inilah, siapa yang buat anime, siapa yang buat manga. So berbalik kepada terima kasih tadi pihak Toei Animation. Kalau you guys tengok benda ni and faham bahasa Melayu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebab dah bagi anime One Piece, bagi soundtrack yang overtaken very strongest. Semua soundtrack yang awak bagi, animation yang awak bagi, walaupun kadang-kadang animation tu tak adalah sebaik animation anime yang lain, tapi is good jugalah. Dan story yang awak bagi kat kita ikut betul manga. Ada yang kadang-kadang tak ikut, tapi itu kita tolak tepi dululah. Dan apa yang saya boleh cakap adalah you guys did a good job, tapi bukan very good job. It's just a good job. Kenapa saya tak bagi very good? Sebab you guys tak ikut manga 100%. Itu yang saya tak berapa suka. Dan you guys asyik bagi flashback banyak sangat. Boleh nak bagi flashback, tapi bagilah flashback tu 20 saat macam tu saja, tak payah nak drag sampai 1 minit semua. Fan One Piece ingat lagi apa yang berlaku di arc yang lepas. Yes. So pihak Toei Animation, saya ingin mengucapkan terima kasih lah. Tanpa korang, tanpa studio awak semua, tak adalah anime One Piece. So ladies and gentlemen, itulah dia untuk video kali ini. Dan jangan lupa pada hari Ahad ni, episod ke-1000 One Piece korang boleh tengok. Dan insyaAllah reaction untuk episod ke-1000 di ID Studio akan dikeluarkan selewat-lewatnya pukul 5 petang, seawal-awalnya pukul 12 hari Ahad yang sama. Jangan lepaskan peluang untuk tengok reaction saya kepada episod 1000 yang dikatakan kualitinya dah macam movie, katanya lah. So macam biasa, kalau belum lagi tekan butang subscribe kat bawah tu, tekanlah butang subscribe tu. Tak kena bayar, tak membazir masa korang, just tekan je tu untuk tolong ID Studio hit 1k kembali. Belum lagi sampai 1k. So ladies and gentlemen, kita jumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.